Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, kali ni kita nak tengok topik gravitation, kegravitian. So, ini adalah bab ketiga dalam topik Form 4 silibus baru KSSM. Okay. So, dalam topik ni, kita akan melihat yang pertama, daya graviti. So, daya graviti di antara dua jasad. So, ini adalah formulanya. Okay. So, ini adalah jasad pertama, M1, jisim untuk jasad pertama, M2, jisim untuk jasad kedua. So, jisim dia boleh sama, jisimnya boleh berlainan, okay, tak ada masalah. Di antara dua objek tersebut, M1 dan M2, terdapatnya daya, okay, daya graviti di antara kedua-dua jasad tersebut. Okay. So, daya graviti ni berkadar terus dengan hasil darab jisim pertama dan jisim kedua. Tetapi dia berkadar songsang dengan jarak di antara dua pusat ni kuasa 2. Okay. So, F itu adalah daya graviti, M adalah jasad, jisim untuk jasad pertama, jasad kedua, mass of a first body and mass of second body, and R is the distance between the center of the first body and the center of the second body. Jarak antara pusat, okay, antara pusat jasad pertama dan juga jasad kedua. Right. So, dan G di situ, G itu adalah satu nilai permala. Okay. So, macam mana boleh wujud formula ni? Bahasa mudahnya, jika hubungan dijadikan persamaan, selalunya kita akan ada permala. Cuma permala di sini digantikan dengan G. Okay, diganti dengan huruf G. So, permala maksudnya nombor itu tidak berubah. Nombornya sama, G. Okay, so, nilainya adalah yang ini. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Tak ubah, okay? Tak ubah. Unitnya Newton, meter square, and then kg negatif 2. Right. Kita tengok satu contoh. Okay, contohnya di sini, kita ada dua objek sfera berjisim 200 kg dan juga berjisim 500 kg. Contohnya, cikgu buat gini. Right. Then, their center is separated by a distance of 25 meter. So, jarak di antara pusat kedua-duanya dipisahkan dengan 25 meter. Okay, so jarak ni dari center ke center adalah 25 meter. So, ni jisim satu, katakanlah cikgu letak sebagai 200 kg. Ni jisim objek yang kedua, 500 kilogram. Okay, dan ini adalah nilai R. So, kita nak mencari daya graviti. So, formulanya adalah F. Daya yang nak dicari, ini kita nak cari, tak tahu berapa. Okay. So, formulanya F, G, M1 darab dengan M2, R kuasa 2. So, nilai pemala diberi, nilai ini tidak berubah, 6.67 darab 10 negatif 11. Okay. Newton, meter kuasa 2, kg negatif 2, so cikgu bawa ke bawah untuk jadikan kuasa 2. Okay, bawa ke atas, negatif 2. Didarab dengan jisim 200 kg dan juga 500 kg. Kita akan tengok perubahan dari segi unit. Okay, perubahan dari segi unit. Kita tunjukkan unit macam mana boleh dapat Newton. So, bahagi dengan R2. R kuasa 2. 25 meter
kuasa 2. Okay. So kita cuba selesaikan nombor di atas. Okay. So kita masukkan nilai kurungan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Darab dengan jisim yang pertama 200 kurungan darab pula dengan jisim yang kedua 500. Okay. So nombor di atas akan jadi 6.67 darab 10 negatif 6. Okay. Macam mana unit? kg, potong 1, potong lagi kg. So kg dah hilang. Unit yang tinggal Newton meter kuasa 2. Okay. Bahagi dengan 25 kuasa 2. So, tekan lagi kalkulator. Okay. Cikgu buat satu persatu. Kalau kita tekan kalkulator, okay, 25 bahagi 25 kuasa 2. Okay. So itu adalah jawapannya. 1.06. Right. Jawapan akhir dia adalah 1.0672. Okay. 1.07 lah. Cikgu gunakan darab 10 kuasa negatif 8. Okay. So 625. Ya. Okay, unitnya meter kuasa 2. Okay, meter kuasa 2. So kita boleh potong meter kuasa 2 dan meter kuasa 2. Jadi unit yang tinggal adalah Newton. Okay, 1.07. So dibundakan jadi 1.1 darab 10 negatif 8. Okay. So apa yang jadi jika kita tukar salah satu jisim ini kepada jisim yang lagi besar? Okay. Contohnya soalan sebelum ini kita menggunakan 200 kg and 500 kg. So kita guna jisim 200 kg and 500 kg. Sekarang kita nak tukar. One of the mass become 400 and another one is 500. Okay, so gambarnya masih sama, tidak ada perbezaan. So ini objek pertama, objek kedua. Okay, objek pertama, objek kedua dipisahkan daripada pusatnya dengan jarak yang sama, 25 meter. Cuma jisimnya sudah meningkat. Okay. Apakah perubahan yang berlaku? Kita nak tengok kat sini. So 400 kg, 500 kg. Okay. Nak mencari daya, masih lagi formula yang sama, F kemala kegravitian, gravitational constant, time mass 1 and mass 2, jisim 1 dan jisim 2, dibahagikan dengan R kuasa 2. Okay, sekali lagi kita masukkan nilai 6.67, nombor ni sama, tetap, tak berubah. Okay. Darab dengan 400 kg. Cikgu letak unit supaya korang nampak dia punya. Sekali lagi cikgu nak tunjukkan kenapa unitnya jadi Newton. Bila korang buat pengiraan tak perlu pun tak apa. Okay, at the end ujung bagi tahu Newton. So 25 meter square. So kita lengkapkan di sini. Bawah ni adalah 625 meter square. Okay, kita nak kira yang atas. So untuk yang atas 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab 400
darab 500. Nilai yang atas 1.334, 10 negatif 5. Okay, unit, kilogram, potong. Kilogram satu lagi, potong. Tinggal Newton meter square. Okay, so kita bahagikan jawapan tersebut dengan 625. Okay, dapat jawapan 2.13. So kalau kita bundakan 1 titik perpuluhan, 2.1 darab 10 negatif 8. Okay, kita ambil 2.13. Newton. Meter ni potong. Okay. So apa perubahan yang kita nampak adalah tadi 200 dengan 500 kg, which is kalau kita buat hasil darab dia rendah berbanding kalau kita bandingkan 400 dan 500. Jadi hubungannya dekat sini, bila hasil darab M1 dan M2 lebih rendah, daya gravitinya lebih rendah. Okay. If the product of mass 1 and mass 2 is lower, the force, gravitational force is lower. Okay. So yang bawah, apabila jisim 1 darab dengan jisim 2, okay, nilainya lebih tinggi, okay, dia akan ada bigger force, daya graviti yang lebih besar. Okay, sebab hubungannya adalah directly proportional, berkadar terus. So the bigger the product of mass, M1 and M2, you will have a bigger gravitational force. Alright? So itu adalah penerangan untuk kali ini. Okay. So untuk menonton lagi banyak video berkaitan gravitational force ataupun daya graviti, kita akan kongsikan lagi di dalam YouTube channel ni, Physics SPM, Physics O Therapy. Okay. So kita akan ada lagi banyak perbincangan untuk topik ni. So boleh subscribe, komen jika ada sebarang pertanyaan.